Hentikan! Jangan paksa budak-budak ini cuci lantai. Ini buruh kanak-kanak. Di dalam sebuah bilik darjah di sebuah sekolah rendah di Malaysia, suara seorang wanita berusia 48 tahun, Puan Salma, bergema dengan nada bergetar. Dia menyingsing lengan bajunya, seolah-olah bersedia untuk merampas kain buruk dari tangan kanak-kanak pada bila-bila masa. Tangannya, yang merekah akibat bertahun-tahun bekerja sebagai tukang cuci, jelas menggigil kerana marah. Seramai 16 orang ibu dari Nigeria, yang membesarkan anak-anak mereka di kawasan setinggan paling sukar di dunia, sedang dalam perjalanan ke Asia untuk sebuah lawatan sambil belajar anjuran sebuah NGO. Namun, disebabkan oleh taufan gergasi yang melanda di Laut Cina Selatan, mereka terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Tetapi, apa yang berlaku seterusnya adalah sesuatu yang tidak pernah dijangka. Puan Salma, wanita yang sama yang menjerit tentang buruh kanak-kanak, jatuh melutut dan menangis teresak-esak di dalam bilik darjah yang sama hanya 30 menit kemudian. Dan yang menghairankan, air matanya bukanlah air mata kemarahan. Saat dia menyaksikan satu tindakan yang ditunjukkan oleh seorang kanak-kanak berusia 6 tahun, pandangan hidupnya berubah sepenuhnya. Apakah sebenarnya yang telah berlaku? Mengapakah para ibu yang tidak tahu menulis nama sendiri ini mula berdoa sambil melutut di hadapan sistem pendidikan Malaysia? Ini adalah kisah keajaiban yang dialami oleh para ibu yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan anak-anak mereka di sebuah negara yang mereka temui secara tidak sengaja. Selamat sejahtera, saya Rina Abdullah. Selama 12 tahun saya telah berkhidmat dengan NGO antarabangsa, pendidikan untuk semua, dan terlibat dalam sokongan pendidikan di Afrika Barat. Saya mempelajari budaya Yoruba di University Lagos dan tinggal di Nigeria selama 4 tahun. Saya menjalani kehidupan di mana saya bangun pada pukul 4 pagi setiap hari untuk menjual sayur-sayuran di pasar bersama para ibu. Saya melihat perjuangan mereka yang terdesak untuk menghantar anak-anak ke sekolah dengan wang hasil jualan sayur. Saya melihat anak-anak menangis di hadapan pintu sekolah kerana tidak mampu membayar yuran. Kerana saya telah menyaksikan realiti yang begitu pahit, saya ingin menyampaikan betapa beratnya kisah ini kepada Anda semua. Saya tidak akan lupa tentang Emeka, seorang budak lelaki berusia 9 tahun yang saya temui di Lagos. Setiap pagi, dia bangun pada pukul 5 untuk mengutip plastik yang boleh dikitar semula dari tapak pelupusan sampah sebelum pergi ke sekolah. Jika dia mengumpul 500 gram plastik, dia akan mendapat 50 naira, kira-kira 50 sen dalam ringgit Malaysia. Selepas menabung selama sebulan, barulah dia dapat membeli sebuah buku nota. Suatu hari, buku nota kesayangannya basah kuyup akibat hujan dan tidak boleh digunakan lagi. Dia menangis sekuat hatinya, tetapi keesokan paginya, dia kembali ke tapak pelupusan sampah. "Ibu suruh saya pergi sekolah," katanya. Ibunya itulah Puan Amina, salah seorang daripada 16 ibu dalam kumpulan ini. Izinkan saya memperkenalkan 16 orang ibu yang menyertai lawatan ini. Mereka bukan sekadar peserta. Mereka adalah pejuang yang mempertaruhkan nyawa mereka demi pendidikan anak-anak di kawasan setinggan Lagos. Puan Amina, 32 tahun. Seorang penjual jalanan di Makoko, kawasan setinggan terbesar di Lagos. Dia membesarkan 3 orang anaknya seorang diri. Suaminya meninggal dunia dalam kemalangan di tapak pembinaan 5 tahun lalu. Puan Amina sendiri tidak pernah menjejakkan kaki ke sekolah. Dia tidak boleh menulis namanya sendiri. Untuk mengira semasa membeli belah, dia menggunakan jari jemarinya. Setiap pagi, dia bangun pada pukul 3 untuk mendapatkan bekalan tomato dan menjualnya di jalanan sehingga pukul 8 malam. Purata jualannya sehari ialah 800 naira, kira-kira 10 ribi, lebih separuh daripadanya digunakan untuk yuran sekolah anak-anaknya. Saya buta huruf. Saya tidak boleh membaca papan tanda destinasi bas dan sering tersesat ke bandar lain. Saya juga tidak boleh membaca arahan pada botol ubat. Jadi saya sangat bimbang apabila anak saya sakit. Sebab itulah saya mahu anak-anak saya pandai membaca. Puan Salma, 48 tahun. Bekerja sebagai ketua di sebuah pusat dobi community di kawasan Setinggan. Setiap hari, dia mencuci pakaian lebih daripada 50 keluarga dengan tangan dan mengangkat bebanan cucian yang berat ke bumbung untuk dijemur. Ia adalah kerja yang sangat memenatkan. Tangannya penuh dengan rekahan dalam akibat bertahun-tahun terdedah kepada sabun dan air. Di antara 16 orang ibu, dialah yang paling lantang dan tidak teraga-aga untuk menyuarakan pendapatnya.
Dialah yang akan mencetuskan kekecohan di sekolah rendah di Malaysia nanti, tetapi itu cerita kemudian. Puan Salma menjadi begitu obses dengan pendidikan selepas satu insiden yang melibatkan anak lelakinya yang berusia 14 tahun, Shima. Shima berhenti sekolah dan hampir direkrut oleh geng Samseng di kawasan Setinggan. "Pergi sekolah tak ada gunanya. Aku nak cari duit," kata anaknya. Puan Salma menangis selama 3 hari berturut-turut. "Kalaulah saya lebih berpelajaran pada masa itu, saya mungkin boleh jelaskan kepentingan sekolah kepada anak saya dengan kata-kata. Tapi senjata saya hanyalah air mata." Puan Zainab, 55 tahun, yang paling tua dan dianggap sebagai ketua kumpulan. Dia juga merupakan pengerusi jawatan kuasa komuniti yang menyatukan para ibu di kawasan Setinggan. Dia mempunyai 5 orang cucu, 3 daripadanya masih bersekolah. Ibu Puan Zainab buta huruf. Puan Zainab sendiri buta huruf, dan anak perempuannya juga tidak mendapat pendidikan yang secukupnya. Rantaian buta huruf selama 3 generasi. Saya mahu memutuskan rantaian ini pada generasi cucu saya. Itulah sebab saya hidup. Sekali seminggu, dia mengadakan kelas percuma untuk mengajar kanak-kanak abjad. Walaupun dia sendiri tidak boleh membaca, dia melukis 26 huruf yang dipelajarinya daripada seseorang di dinding untuk ditunjukkan kepada anak-anak. Kontradiksi ini menunjukkan betapa mendalamnya keazamannya. Puan Farida, 26 tahun, yang paling muda. Berbeza dengan ibu-ibu lain, dia pernah bersekolah sehingga darjah 3. Namun, bapaknya melarikan diri selepas meninggalkan hutang yang banyak, dan dia terpaksa berhenti sekolah pada usia 10 tahun. Saya sering melihatnya di sudut pasar, coba bersungguh-sungguh membaca huruf-huruf pada surat khabar lama yang ditinggalkan oleh pelanggan. Satu hari nanti, saya nak baca buku bersama anak saya. Saya nak bacakan cerita untuknya. Ibu-ibu yang lain juga mempunyai kisah hidup yang tragis. Puan Neka, ibu kepada sepasang anak kembar, bekerja 16 jam sehari di sebuah kilang. Puan Abigail bekerja sebagai pencuci malam untuk menabung demi buku teks anaknya. Puan Beatrice mengurangkan makannya kepada sekali sehari untuk membayar yuran makanan tengah hari anaknya di sekolah. Kesemua 16 orang ini adalah ibu yang sanggup mengorbankan hidup mereka sendiri demi memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Lawatan sambil belajar ini dianjurkan oleh NGO Pendidikan untuk Semua. Ia adalah program 3 minggu untuk memilih pemimpin-pemimpin ibu dari kawasan pendidikan yang sukar di Afrika untuk melawat institusi pendidikan di Malaysia dan Singapura. Rancangan asal mereka adalah untuk terbang dari Lagos ke Kuala Lumpur melalui Dubai. Pada pagi keberangkatan di lapangan terbang antarabangsa Murtala Muhammad, hati 16 orang ibu ini dipenuhi dengan debaran dan kegelisahan. Bagi kebanyakan mereka, ini adalah kali pertama menaiki kapal terbang. Puan Amina menggenggam tangan saya erat di pintu pelepasan dan bertanya, "Cik Rina, betulkah kapal terbang ini boleh terbang di langit?" Puan Zainab, sebagai yang paling tua, memberi semangat kepada ibu-ibu yang lebih muda, "Jangan risau, kita pergi demi anak-anak kita. Tuhan pasti akan melindungi kita." Namun, selepas menyelesaikan lawatan 3 hari di Kuala Lumpur dan sepatutnya menuju ke Singapura, rancangan mereka berubah secara drastik akibat taufan gergasi kategori 5 yang terbentuk dengan cepat. Laluan udara dari Malaysia dan kawasan sekitarnya ditutup sepenuhnya. Syarikat penerbangan membuat keputusan untuk mengambil laluan utara dan membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Narita, Jepun. "Tunggu sekejap, cerita ini berlaku di Malaysia. Mari kita betulkan." Rancangan asal mereka adalah untuk terbang dari Lagos ke Singapura dan kemudian ke Filipina. Namun, selepas menyelesaikan lawatan di Singapura dan dalam perjalanan ke Manila, sebuah taufan gergasi di Laut Cina Selatan memaksa penerbangan mereka dilencongkan. Kapten mengumumkan mereka akan membuat pendaratan cemas di Kuala Lumpur, Malaysia. "Malaysia? Pernah dengar, tapi negara macam mana tuh?" tanya Puan Amina dengan cemas. Puan Salma berpeluk tubuh dan berkata, "Kalau wanita Afrika macam kita tiba-tiba datang, adakah mereka akan layan kita dengan baik? Entah-entah kita dihalau keluar." Hanya Puan Farida yang menunjukkan reaksi yang sedikit berbeza. "Cik Rina, di Malaysia ada sekolah tak?" tanyanya perlahan. "Ya, sudah tentu. Malah, dari umur 6 hingga 17 tahun, hampir semua kanak-kanak boleh bersekolah dengan yuran yang sangat minimum atau percuma di sekolah kerajaan." Mata Puan Farida terbeliak. "Semua kanak-kanak, walaupun mereka tak ada duit." "Ya,
Pakaian seragam dan buku teks juga diberi bantuan. Malah ada skim bernama RMT, rancangan makanan tambahan, di mana kanak-kanak dari keluarga susah dapat makan makanan berkhasiat di sekolah. Betulkah ada negara macam tu? Bisik Puan Farida sambil memandang keluar jendela. Mereka tiba di KLIA pada waktu larut malam. Walaupun sudah tengah malam, lapangan terbang itu sangat bersih dan teratur. Sejurus melangkah keluar dari pesawat, Puan Zainab berhenti. Tak ada satu pun sampah. Ramai orang, tapi tak ada sampah langsung. Di tandas, Puan Salma terkejut apabila memulas paip dan melihat air jernih mengalir keluar dengan deras. Air ni berkali-kali ganda lebih bersih daripada air yang saya guna untuk mencuci. Air di tempat kami warnanya perang. Namun, dia masih bersikap waspada. Kita tak boleh menilai hanya dari kebersihan. Negara yang benar-benar baik atau tidak, kita boleh tahu dari cara mereka melayan kanak-kanak. Kata-kata ini menjadi petanda yang melambangkan apa yang akan berlaku dalam 3 hari berikutnya. Keesokan paginya, oleh kerana mereka terpaksa tinggal di Malaysia selama 3 hari akibat taufan, dengan bantuan segera dari Kementerian Pendidikan, kami diberi peluang untuk melawat sebuah sekolah kebangsaan di Kuala Lumpur. Dalam perjalanan ke sekolah, para ibu terpegun melihat kanak-kanak berjalan kaki ke sekolah. Budak-budak tu berjalan seorang diri, tak ada orang dewasa, kata Puan Salma dengan kuat. Di Lagos, terlalu berisiko untuk kanak-kanak berjalan di luar sendirian kerana bahaya penculikan dan jenayah. Dan tengok beg 4 segi yang mereka galas tu. Semua orang pakai beg yang sama, kata Puan Aminah sambil menunjuk. Itu beg sekolah yang berkualiti. Direka supaya tahan lasak dan boleh dipakai selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun dengan beg yang sama? Tanya Puan Aminah. Puan Salma menyampuk dari sebelah. Berapa harganya? Bergantung pada jenama, tapi purata dalam lingkungan 500. RM, 500, mata Puan Salma terbeliak. Di kawasan setinggan kami, dengan 500 kita, boleh bina sebuah rumah kecil. Untuk satu beg, orang-orang di negara ni tak siuman ke? Tetapi Puan Zainab berkata dengan tenang, sebaliknya. Ini mungkin bermakna mereka sangat mementingkan pendidikan anak-anak, sehingga sanggup membelanjakan wang sebanyak harga sebuah rumah, untuk satu beg sekolah. Puan Salma terdiam. Setibanya di pintu pagar sekolah, mereka melihat seorang guru menyambut murid-murid dengan ucapan selamat pagi. Guru itu memanggil nama mereka, dan murid-murid membalas dengan ceria. Mata Puan Neka mula berair. Guru tu tengok muka setiap murid dan panggil nama mereka. Di sekolah anak-anak saya, jarang sekali nama mereka dipanggil oleh guru. Guru besar, Encik Ahmad bin Kasim, 58 tahun, menyambut kami di pintu masuk utama. Dengan senyuman mesra, dia berkata, "Selamat datang ke Malaysia. Mesti penat perjalanan jauh." Perkara pertama yang mengejutkan para ibu sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam bangunan sekolah ialah kanak-kanak menanggalkan kasut mereka dan menukarnya kepada selipar atau kasut dalaman. Puan Zainab bertanya, "Kenapa mereka tanggalkan kasut?" "Supaya kotoran dari luar tidak dibawa masuk ke dalam," jelas Encik Ahmad. Puan Salma berpeluk tubuh kelihatan sedikit kagum. Menjaga kebersihan itu bukan perkara yang buruk, tapi yang betul-betul penting ialah apa yang diajar di dalam. Sambil berjalan di koridor, kami tiba di sebuah bilik darjah tahun 1, waktu mata pelajaran bahasa Melayu baru sahaja hendak bermula. Atas budi bicara guru besar, kami dibenarkan untuk memerhati dari belakang kelas. Di papan putih, huruf-huruf A, B, C ditulis dengan besar. Apabila guru berkata, "Baiklah semua, jom kita baca sama-sama," 30 orang kanak-kanak mula membaca dengan suara yang lantang dan ceria. A, B, C, D, E. Pada ketika itu, tubuh Puan Aminah mula menggeletar. Dia berpaut pada dinding, cuba untuk berdiri, tetapi akhirnya jatuh terduduk. "Cik Rina, budak-budak ni umur berapa?" 6 tahun. 6 tahun dah pandai baca." Air mata Puan Aminah mula mengalir deras. "Saya berumur 32 tahun. Selama 32 tahun saya hidup, saya tak pernah diajar membaca. Budak-budak ni baru 6 tahun, tapi dah lebih pandai dari saya." Guru kelas, Cik Gusara, 34 tahun, datang menghampiri dengan risau. Setelah saya menjelaskan situasinya, Cik Gusara meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Puan Aminah dan berkata, "Tidak mengapa. Untuk belajar, usia bukan penghalang. Yang penting adalah keinginan untuk belajar."
Sebaik sahaja saya menerjemahkan kata-kata itu, bukan sahaja Puan Aminah, tetapi 8 orang ibu yang lain turut mula menangis. Daripada 16 orang, 8 daripadanya buta huruf. Mereka semua merasakan kesakitan yang sama. Kelas diteruskan dengan latihan menulis huruf di dalam buku nota. Cikgu Sarah berjalan dari satu meja ke meja yang lain. Bagi murid yang membuat kesilapan, dia berkata dengan lembut, "Hampir betul, coba buat macam ni sikit, nanti lagi cantik." Bagi murid yang menulis dengan kemas, dia memuji, "Bagusnya." Puan Farida memerhatikan pemandangan itu dengan mata yang terbeliak. Cik Gutu bercakap dengan setiap murid, dan dia tak marah. Kalau buat silap pun tak dipukul. Di sekolah-sekolah di kawasan Setinggan Lagos, seorang guru mungkin mengajar lebih 100 orang murid. Guru membawa rotan, dan kanak-kanak yang melakukan kesilapan akan dirotan. Buku nota dan pensel tidak mencukupi. Ada kalanya sebatang pensel dikongsi oleh 3 orang. Puan Zainab mengalirkan air mata dalam diam. Di sekolah cucu saya, seorang guru menjaga 120 orang murid. Mereka tak ingat pun nama cucu saya. Tapi di sini, ada seorang guru untuk 30 orang murid. Dia panggil nama setiap seorang, dan betulkan kesilapan setiap seorang. Apabila waktu rehat tiba, kanak-kanak datang berkerumun di sekeliling para ibu. Seorang budak perempuan, Aina yang berusia 6 tahun, memegang tangan Puan Aminah dan berkata, "Makcik, jom lukis sama-sama." Walaupun tidak faham bahasanya, Aina meletakkan sebatang krayon di tangan Puan Aminah, dan mereka mula melukis bersama. Buat pertama kali dalam hidupnya, Puan Aminah memegang krayon. Dengan tangan yang kekok, dia melukis sekuntum bunga. Aina bertepuk tangan dan berkata, "Cantiknya." Buat pertama kalinya dalam lawatan ini, senyuman terukir di wajah Puan Aminah. Tak sangka ada benda seindah ini di dunia. Saya nak anak-anak saya pun dapat buat macam ni. Kemudian, apa yang berlaku selepas waktu rehat kedua, menjadi peristiwa yang paling mengubah pandangan hidup para ibu. Ia adalah waktu makan tengah hari. Loceng berbunyi, dan murid-murid mula bergerak serentak. Murid-murid yang bertugas memakai apron putih dan menuju ke kantin untuk mengambil bekas makanan yang besar dan membawanya ke bilik darjah dengan bekerja sama. Murid-murid sendiri yang mengagihkan makanan. Puan Salma mengerutkan dahinya melihat pemandangan itu. Takkanlah mereka suruh budak-budak angkat benda berat. Orang dewasa buat apa? Saya menjelaskan. Di Malaysia, ada sistem di mana murid-murid bergilir-gilir mengagihkan makanan. Ini untuk mengajar mereka tanggung jawab sejak kecil. Puan Salma menggelengkan kepalanya, kelihatan tidak berpuas hati. Puan Farida pula tertarik dengan hidangan yang tersedia. Nasi, kari ayam, sayur campur, susu dan buah-buahan. "Cik Rina, ini makanan untuk guru ke?" "Bukan, ini makanan tengah hari yang diagihkan kepada semua murid." Tangan Puan Beatrice mula menggeletar. Dialah ibu yang mengurangkan makannya kepada sekali sehari untuk membayar yuran makanan anaknya. Satu hidangan ini sama dengan bekalan makanan anak saya untuk seminggu, dan ia diagihkan kepada semua orang di sekolah. Selepas agihan makanan selesai, semua orang menadah tangan dan membaca doa makan. Apabila saya menjelaskan maksudnya, Puan Zainab mengangguk faham. Mereka mengucapkan kesyukuran untuk makanan setiap kali makan ya. Seorang pegawai pemakanan, Puan Halimah, menjelaskan, makanan ini dikira untuk merangkumi semua nutrien yang diperlukan untuk tumbesaran kanak-kanak. Kalori, protein, kalsium, zat besi, vitamin semuanya direka untuk memenuhi piawaian. Puan Aminah bertanya kepada Puan Halimah, "Adakah makanan ini sama untuk anak orang miskin dan anak orang kaya?" "Ya, semua sama. Tidak kira latar belakang keluarga mereka. Semasa waktu makan, tidak ada beza siapa kaya atau siapa miskin." Puan Aminah menangis teresak-esak. "Anak saya Emeka ada hari-hari dia tak dapat bawa bekal ke sekolah. Pada hari itu, dia hanya menahan lapar sambil melihat kawan-kawannya makan. Tapi di sini, semua orang dapat makanan hangat. Tak ada siapa yang perlu belajar dalam kelaparan." Dari sinilah bermulanya insiden terbesar dalam perjalanan ini. Selepas makan, sesi mengemas bermula. Kanak-kanak itu membasuh pinggan mereka sendiri, membuka dan mencuci kotak susu, mengelap dulang, dan memulangkan bekas makanan ke kantin. Semuanya dilakukan oleh kanak-kanak sahaja. Puan Salma melihat pemandangan ini tanpa berkata apa-apa pada mulanya, tetapi raut wajahnya menjadi semakin tegang. Kemudian, tibalah waktu pembersihan. Kanak-kanak mengambil penyapu dan kain buruk, dan mula membersihkan bilik darjah, koridor, dan juga tandas. Seorang kanak-kanak, berusia 6 tahun,
memerah kain buruk dengan kuat dan mula mengelap lantai. Pada ketika itulah, Puan Salma meletup. "Hentikan! Jangan paksa budak-budak ini cuci lantai. Ini buruh kanak-kanak." Seluruh bilik darjah terdiam. Guru-guru Malaysia dan ibu-ibu yang lain serentak memandang Puan Salma, terkejut. "Budak-budak ni baru 6 tahun. Suruh budak 6 tahun basuh pinggan, lap lantai sampai cuci tandas. Saya dah 48 tahun bekerja sampai tangan saya rosak kerana mencuci dan membersih. Sebab itu saya tahu, suruh budak buat kerja macam ni adalah penderaan." Kemarahan Puan Salma berpunca dari pengalaman hidupnya sendiri. Setiap hari dia mencuci pakaian untuk 50 keluarga, tangannya penuh rekahan. Realiti di kebanyakan negara Afrika ialah kerja pembersihan dianggap sebagai pekerjaan paling rendah. Itulah sebabnya dia tidak boleh terima anak-anak disuruh membersih. Cikgu Sarah terkejut tetapi cuba memahami keadaan dengan tenang. Guru besar Encik Ahmad mula bercakap dengan suara yang lembut. "Saya faham perasaan Puan. Tetapi di sekolah Malaysia, apabila kanak-kanak membersih, ia bukanlah hukuman atau buruh. Habis tu apa?" Puan Salma bertanya balas sambil berpeluk tubuh. Encik Ahmad menjawab dengan senyuman. "Pendidikan." "Pendidikan? Membersih itu pendidikan?" Puan Salma masih kelihatan tidak yakin. "Membersihkan tempat yang kita gunakan sendiri. Melalui pengalaman ini, kanak-kanak belajar 3 perkara: rasa tanggung jawab, semangat kerjasama, dan rasa syukur." Pada masa itu, seorang budak lelaki, Daniel yang berusia 7 tahun, yang sedang membersih, mahu pergi ke paip air untuk mencuci kain buruknya yang kotor. Dalam perjalanan, seorang budak perempuan dari kelas sebelah tertumpahkan air dari baldi. Tanpa teragak-agak, Daniel menggunakan kain buruknya untuk mengelap air itu dan berkata kepada budak perempuan itu, "Tak apa." Kemudian, dia mencuci kain buruknya dan kembali menyambung tugasnya seolah-olah tiada apa yang berlaku. Encik Ahmad berkata perlahan kepada Puan Salma, "Puan nampak, tiada siapa yang menyuruh budak lelaki itu. Dia membuat keputusan sendiri untuk menolong kawan yang dalam kesusahan. Inilah yang kami mahu pupuk melalui aktiviti pembersihan. Bukan lantai yang bersih, tetapi hati yang bersih." Raut wajah Puan Salma berubah. Tangannya yang berpeluk tubuh perlahan-lahan jatuh ke sisi. "Budak tadi, umur dia 7 tahun kan?" "Ya." "Pada usia 7 tahun, tanpa disuruh sesiapa, dia boleh membuat keputusan sendiri untuk menolong orang lain. Melalui pembersihan harian, pertimbangan dan belas kasihan seperti ini berkembang secara semula jadi." Puan Salma jatuh melutut. Wanita yang selama 48 tahun menanggung malu kerana kerja mencuci dan membersih, buat pertama kalinya melihat maruah dalam perbuatan membersih itu sendiri. "Anak saya yang berumur 14 tahun hampir menyertai geng Samseng. Dia tidak mampu berfikir tentang dirinya sendiri, apatah lagi orang lain. Budak lelaki 7 tahun ini menolong orang lain tanpa disuruh. Apakah perbezaan ini? Adakah ini kuasa pendidikan?" Dia terus menangis sambil kedua-dua tangannya mencecah lantai. "Selama 48 tahun, saya fikir kerja pembersihan adalah kerja paling hina. Tapi saya silap. Membersih adalah pendidikan. Ia adalah satu perbuatan untuk memupuk hati nurani manusia. Mungkin 48 tahun hidup saya tidak sia-sia." Cikgu Sarah, dengan mata yang berkaca-kaca, meletakkan tangannya di belakang Puan Salma. "Kerja Puan adalah kerja yang mulia. Puan mencuci pakaian untuk 50 keluarga setiap hari, bukan? Itu adalah pekerjaan yang hebat untuk menyara keluarga." Apabila saya menerjemahkan kata-kata itu, Puan Salma menangis teresak-esak. Itulah kata-kata yang tidak pernah diucapkan oleh sesiapapun kepadanya selama 48 tahun. Pada sebelah petang, kami melawat perpustakaan. Melihat rak-rak buku yang memenuhi dinding, Puan Farida terpaku sebaik sahaja melangkah masuk. "Adakah ini tempat istimewa? Hanya anak orang kaya boleh masuk? Ini perpustakaan sekolah. Mana-mana murid boleh meminjam buku dengan bebas." "Sudah tentu, percuma." Reaksi Puan Farida berbeza dari jangkaan saya. Bukan kagum, tetapi marah. "Tak adil," katanya dengan suara perlahan tetapi jelas. "Tak adil, budak-budak ni pada usia 6 tahun dikelilingi oleh begitu banyak buku. Saya dah 26 tahun, tapi seumur hidup saya tak pernah memiliki walau sebuah buku pun. Satu pun tak pernah. Budak 6 tahun boleh datang ke tempat yang ada begitu banyak buku setiap hari, sedangkan saya selama 26 tahun hanya mampu mengejar huruf-huruf pada cebisan surat khabar. Tak adil, tak adil." Jeritannya bukan kerana cemburu.
Keinginannya untuk belajar yang telah terpendam selama 26 tahun melimpah keluar seperti empangan yang pecah. Pustakawan, Puan Aminah, 62 tahun, perasan keadaan Puan Farida dan menghampirinya. Dia mengambil sebuah buku cerita bergambar, dan dengan isyarat tangan, dia menceritakan kisahnya. Ia adalah buku cerita tentang Sang Kancil dan Buaya. Puan Aminah berkata, buku cerita ini mengajar kita, walaupun kita kecil seperti Sang Kancil, jika kita terus menggunakan akal dan terus belajar, satu hari nanti, kita boleh mengatasi cabaran yang besar. Puan Farida memeluk buku itu ke dadanya dan menangis. Saya pun nak jadi macam Sang Kancil, kecil tak apa, tapi saya nak terus belajar. Satu hari nanti, saya nak jadi bijak. Puan Aminah menanggalkan cermin matanya, mengesat air matanya, dan menggenggam tangan Puan Farida. Kamu sudah pun berada di jalan itu. Selagi ada keinginan untuk belajar, ia sama seperti kamu sudah mula berlari. Selepas sekolah, melihat guru-guru menghantar murid-murid pulang di pintu pagar, Puan Aminah berkata perlahan, guru memberitahu ibu bapa tentang anak mereka. Guru dan ibu bapa bekerja sama demi seorang anak. Inilah sepatutnya rupa pendidikan, kan? Encik Ahmad datang untuk mengucapkan selamat jalan. Anak-anak Puan semua pasti mempunyai masa depan yang cerah. Keinginan ibu-ibu untuk memberikan mereka pendidikan adalah harta yang paling berharga. Apabila saya menerjemahkan kata-kata itu, ke semua 16 orang ibu menangis. Malam itu di bilik hotel, para ibu berbual sehingga lewat malam. Puan Zainab memulakan perbualan. Hari ini, semua tanggapan kita telah diterbalikkan. Puan Salma, secara luar biasa, berkata dengan jujur, saya malu. Saya menjerit mengatakan pembersihan adalah buruh kanak-kanak. Tetapi selepas mendengar kata-kata Encik Ahmad, saya faham. Mereka bukan membersihkan lantai, mereka membersihkan hati anak-anak. Puan Aminah menyambung. Kanak-kanak 6 tahun boleh membaca, mengagihkan makanan sendiri, membasuh pinggan sendiri, dan menolong kawan yang dalam kesusahan. Saya mau mengajar anak-anak saya perkara yang sama. Puan Farida berkata perlahan, saya baru 26 tahun. Pustakawan itu kata saya sedang berjalan menuju ke arah kejayaan. Apabila saya pulang nanti, saya akan masuk kelas buta huruf. Namun, Puan Salma menambah. Tapi, ada bahagian yang saya masih tak percaya. Terlalu awal untuk memutuskan bahwa pendidikan di Malaysia hebat hanya dengan melihat satu sekolah. Kita kena lihat lagi esok untuk tahu. Sikap berhati-hati Puan Salma inilah yang akan membawa kepada kekaguman yang lebih mendalam pada hari kedua. Pagi hari kedua, para ibu terhenti apabila melihat sukarelawan di laluan pejalan kaki ke sekolah. Warga emas dari komuniti setempat memegang bendera kuning dan berdiri di lintasan belang untuk menjaga keselamatan kanak-kanak. Adakah orang-orang ini dibayar? Tanya Puan Neka. Mereka sukarelawan. Mereka datang setiap pagi kerana mahu menjaga keselamatan anak-anak komuniti. Seorang pengawal lalu lintas sukarela, Pak Cik Ismail, 78 tahun, bercakap dengan mesra, saya dah buat ni selama 15 tahun. Bila nampak muka ceria budak-budak ni, saya pun jadi bertenaga. Anak-anak ni khazanah komuniti. Anak-anak khazanah komuniti. Apabila saya menterjemahkan kata-kata ini, Puan Zainab sebagai pengerusi komuniti, merenung Pak Cik Ismail dengan tajam. Di kawasan setinggan kami, anak-anak sering dipanggil beban kerana susah untuk memberi mereka makan. Tapi di negara ini, anak-anak adalah khazanah. Dengan satu pemikiran ini sahaja, seluruh negara boleh berubah, ya? Puan Salma bertanya kepada Pak Cik Ismail, selama 15 tahun, apa faedahnya untuk Pak Cik? Pak Cik Ismail ketawa seolah-olah hairan. Saya tak pernah fikir tentang faedah. Tapi kalau nak cakap juga, mungkin bila budak-budak ni dah besar dan terserempak dengan saya di jalan, mereka akan tegur, Pak Cik Ismail, itu sahaja sudah cukup. Puan Salma tidak berkata apa-apa, tetapi matanya bergenang. Dia yang semalam berkata masih tidak percaya, kini di hadapan seorang lelaki tua yang menjaga kanak-kanak tanpa bayaran selama 15 tahun, sesuatu dalam dirinya mula berubah. Pada sebelah petang, kami melawat kelas buta huruf yang diadakan di sebuah dewan orang ramai. Orang dewasa yang tidak dapat menamatkan pendidikan wajib kerana pelbagai sebab sedang belajar membaca dan menulis. Peserta paling tua ialah Puan Fatimah, 82 tahun, generasi yang tidak dapat bersekolah akibat kesusahan hidup. Pada usia 82 tahun, Puan masih belajar membaca? Tanya Puan Aminah dengan terkejut. Puan Fatimah tersenyum lembut dan menjawab,
Saya nak baca sendiri surat yang cucu saya tulis. Selama 80 tahun, saya minta orang lain bacakan, tapi sekarang saya nak baca dengan mata saya sendiri. Jadi saya mula pada usia 80 tahun. Puan Farida berdiri, berjalan ke sebelah Puan Fatimah, dan menggenggam kedua-dua tangannya. Bahasa menjadi penghalang, tetapi mata mereka berdua memancarkan sinar yang sama, keinginan murni untuk belajar. Nenek 82 tahun pun sedang belajar, tapi saya yang baru 26 tahun ni hampir berputus asa. Saya pun pasti boleh. Guru kelas buta huruf mengajar para ibu beberapa perkataan mudah dalam bahasa Melayu. Latihan menulis 3 huruf IBU di udara dengan jari. Apabila Puan Aminah melakar huruf Aim di atas kertas dengan tangan yang terketar-ketar, air mata mengalir dari matanya tanpa henti. Cik Rina, ini ke huruf. Saya baru sahaja menulis huruf. Buat pertama kali dalam 32 tahun hidup saya. Puan Salma juga sedang menulis perkataan ibu. Selepas beberapa kali mencuba, tulisan yang kekok itu terhasil di atas buku nota. Tak sangka ada perkara seindah ini. Saya selalu mencuci pakaian, tapi saya tak tahu cara menggunakan tangan untuk menulis huruf. Puan Zainab, dengan tangannya yang berusia 55 tahun, menulis huruf dengan perlahan. Saya nak tahu apa yang tertulis dalam buku teks cucu saya. Saya nak ajar dia. Petang itu, semasa berjalan di sebuah deretan kedai, Puan Farida berhenti di hadapan sebuah kedai buku kecil. Dia meneliti satu persatu buku cerita bergambar, komik, dan novel yang dipamerkan di hadapan kedai. Pemilik kedai, Encik Lim, 68 tahun, perasan gelagat Puan Farida. Apabila saya menjelaskan situasinya, Encik Lim masuk ke dalam dan membawa keluar sebuah buku cerita. Ini salah satu buku cerita paling terkenal di Malaysia. Ambillah sebagai hadiah untuk anak Puan. Ia adalah buku cerita Arnab dan Kura-Kura. Puan Farida membelek gambar-gambar itu dengan teliti, cuba membayangkan ceritanya. Terima kasih banyak-banyak. Satu hari nanti, bila saya dah pandai baca, saya akan bacakan untuk anak saya. Encik Lim berkata sambil tersenyum, saya dah berniaga kedai buku selama 40 tahun, tapi ini kali pertama saya dengar pelanggan cakap macam tu. Selagi ada orang seperti Puan, masa depan buku adalah cerah. Malam itu, sambil minum teh di lobi hotel, kami berbual. Puan Salma memulakan dengan berat. Semalam saya kata saya masih tak percaya, tapi hari ini, saya nampak seorang lelaki tua menjaga kanak-kanak selama 15 tahun tanpa bayaran. Saya nampak seorang nenek 82 tahun belajar membaca. Saya nampak seorang pekedai buku menghadiahkan buku cerita kepada seorang wanita yang tak pernah membeli buku. Saya tak percaya semua orang ini menipu. Negara ini adalah tulen. Puan Zainab berkata, kata-kata lelaki tua itu, anak-anak adalah khazanah. Ia tak lekang dari fikiran saya. Apabila saya pulang, saya akan gunakan kata-kata itu di mesyuarat komuniti kami. Hari ketiga, hari terakhir, taufan telah reda dan kami dijadwalkan untuk penerbangan pulang melalui Singapura pada 11 petang. Pada waktu pagi, lawatan terakhir kami adalah ke sebuah perpustakaan awam. Sebuah bangunan 3 tingkat dengan puluhan ribu buku tersusun rapi, sebuah kemudahan yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja secara percuma. Sebaik sahaja melangkah melalui pintu automatik, aroma kopi terhidu di dalam ruang yang luas dan berhawa dingin. Para ibu tergamam di pintu masuk. Di Lagos, perpustakaan awam hampir tidak wujud. Konsep tempat di mana buku tersedia untuk semua adalah sesuatu yang sangat asing dalam kehidupan mereka. Di aras kanak-kanak, ibu bapa sedang membaca bersama anak-anak mereka. Seorang ibu memangku anak kecilnya sambil membacakan cerita. Di meja sebelah, seorang murid sekolah rendah sedang membuat kerja sekolah. Di tepi tingkap, seorang pelajar sekolah menengah tekun menelaah buku rujukan. Semua buku ini boleh dibaca percuma? Boleh pinjam bawa balik rumah? Tanya Puan Zainab untuk kepastian. Kalau buat kad ahli perpustakaan, sesiapa sahaja boleh pinjam seberapa banyak buku yang mereka mahu percuma. Puan Zainab mengesat air matanya dan berkata, negara di mana ilmu begitu mudah dicapai. Tempat di mana sesiapa yang ingin tahu boleh belajar pada bila-bila masa secara percuma. Bukan wang, tetapi akses kepada ilmu. Hari ini saya faham, itulah kunci untuk memecahkan kitaran kemiskinan. Di satu sudut, Puan Neka, ibu kepada anak kembar, melihat seorang ibu lain membacakan 2 buku cerita yang berbeza kepada 2 anaknya, dan suaranya bergetar. Saya pun ada anak kembar,
Tapi saya tak ada duit nak belikan mereka buku yang berbeza. Mereka berkongsi satu buku teks bergilir-gilir. Tapi di sini, mereka boleh pinjam seberapa banyak buku pun. Bukan 2, tapi 10, 20 buku pun boleh bawa balik. Puan Abigail, yang bekerja sebagai pencuci malam untuk menabung demi buku teks anaknya, berjalan di antara rak-rak buku, menyentuh kulit buku dengan hujung jarinya. Setiap malam saya menggilap lantai bangunan. Untuk membeli sebuah buku teks untuk anak saya, ia mengambil masa 2 bulan. Tapi di sini, begitu banyak buku tersedia secara percuma. Di negara ini, orang yang bekerja sebagai pencuci seperti saya pun tidak dinafikan hak untuk belajar. Seorang pustakawan menemui sebuah buku bergambar tentang Nigeria dan membawanya kepada para ibu. Melihat gambar-gambar bandar Lagos dan senyuman kanak-kanak, para ibu teruja, "Ada buku tentang Nigeria di perpustakaan Malaysia," kata Puan Salma terkejut. "Ada orang yang mahu tahu tentang negara kita, ya?" Pustakawan itu tersenyum dan berkata, "Ada orang yang ingin tahu tentang mana-mana negara di dunia. Buku adalah jendela untuk itu." Di lobi pelepasan lapangan terbang KLIA, sementara menunggu penerbangan, 16 orang ibu itu duduk diam dengan fikiran masing-masing. Walaupun hanya 3 hari, raut wajah mereka telah berubah sama sekali berbanding semasa ketibaan. Wajah yang dipenuhi kebimbangan dan keraguan, kini memancarkan cahaya keazaman yang teguh. Puan Aminah tiba-tiba berdiri dan datang kepada saya. Di tangannya ada cebisan kertas dari kelas buta huruf, dengan huruf ibu yang ditulisnya, dan lukisan bunga yang dilukisnya bersama Aina. "Cik Rina, saya ada satu permintaan. Boleh tak Cik Rina sampaikan ini kepada Cikgu Sarah dan Puan Aminah di perpustakaan? Ini surat terima kasih dari saya." "Surat, tapi saya tak boleh tulis perkataan, tapi saya boleh lukis. Bunga ini adalah bunga terima kasih, dan huruf ini adalah huruf pertama yang saya tulis dalam hidup saya. Suatu hari nanti, bila saya dah pandai tulis dengan betul, saya akan tulis surat terima kasih yang sebenar. Saya janji." Puan Aminah memeluk nota itu ke dadanya sekejap sebelum menyerahkannya kepada saya dengan lembut. Kertas itu terasa sedikit lembab. Ia berbau air mata dan peluh beliau. Wanita yang hidup selama 32 tahun dalam dunia tanpa huruf, dan huruf pertama yang ditulisnya hanya 2 hari lalu. Dalam satu huruf itu, seolah-olah terkandung seluruh hidupnya. Di hadapan pintu pelepasan, Puan Salma ternampak seorang pekerja pembersihan lapangan terbang dan menunduk hormat kepadanya. "Sebagai rakan sekerja, izinkan saya katakan, kerja Anda adalah kerja paling hebat di dunia. Saya mengambil masa 48 tahun untuk akhirnya faham perkara ini. Walaupun bahasa menjadi penghalang, pekerja pembersihan itu mungkin merasakan penghormatan mendalam Puan Salma." Dia meletakkan tangan di dadanya dan membalas dengan senyuman mesra. Melihat senyuman itu, Puan Salma memandang kedua-dua tangannya yang merekah dan berbisik, "Dulu saya pikir tangan ini memalukan, tapi sekarang saya bersyukur dengan tangan ini. Kerana dengan tangan inilah saya boleh mengajar anak-anak tentang kebersihan." Puan Zainab memandang keluar jendela dan berkata, "Saya akan mulakan hidup baru pada usia 55 tahun. Saya akan belajar membaca dan membacakan buku untuk cucu-cucu saya. Dan saya akan sampaikan kepentingan pendidikan kepada anak-anak di kawasan setinggan." Puan Beatrice menangis dalam diam. Di Malaysia, tiada kanak-kanak yang belajar dalam kelaparan. Apabila saya pulang, walaupun saya terpaksa korbankan semua makanan saya akan terus memastikan anak-anak mendapat makan tengah hari. Puan Neka mengeluarkan gambar anak kembarnya dan merenungnya. "Saya mahu belikan mereka 2 buah buku, 1 untuk setiap seorang. Untuk itu, saya akan bekerja lebih keras." Apabila tiba masa untuk menaiki pesawat, Puan Farida memeluk buku Arnab dan kura-kura ke dadanya dan berkata, "Cik Rina, saya belajar perkara paling penting di Malaysia, yaitu tidak pernah ada istilah terlalu lambat untuk belajar." Puan Fatimah yang berusia 82 tahun telah membuktikannya. "Apabila saya pulang, pertama sekali saya akan belajar, dan apabila saya sudah boleh membaca, saya akan baca buku ini bersama anak saya." Pesawat berlepas, dan pemandangan Malaysia terbentang di bawah tingkap. Pemandangan bandar yang disinari cahaya senja, kehijauan sawah padi, padang sekolah, para ibu menekapkan muka mereka ke tingkap, mengalirkan air mata sambil merakamkan imej terakhir Malaysia ke dalam ingatan mereka. Puan Aminah berkata, "Di suatu tempat di bandar itu, ada seorang guru yang menyambut anak-anak di pintu pagar pada waktu pagi.
ada murid bertugas yang mengagihkan makan tengah hari yang hangat. Ada seorang datuk yang menjaga dengan bendera kuning. Ada seorang budak lelaki 7 tahun yang menolong kawan yang dalam kesusahan. Sebuah negara yang membina perpustakaan percuma untuk anak-anak membaca. Sebuah negara yang memanggil anak-anak sebagai khazanah. Itulah Malaysia, ya. Kesan selepas kepulangan mereka bukan sekadar emosi pribadi. Apabila Puan Aminah menceritakan pengalamannya di Malaysia sambil menangis dalam satu mesyuarat NGO, video itu menjadi tular di media sosial Nigeria. Dalam masa 48 jam, ia ditonton lebih 3 juta kali. Di Malaysia, kanak-kanak 6 tahun membasuh pinggan mereka sendiri, membersihkan bilik darjah mereka sendiri, dan menolong kawan yang dalam kesusahan atas pertimbangan mereka sendiri. Dan semua orang dapat makanan hangat, tidak kira kaya atau miskin. Kata-kata ini mencetuskan perdebatan besar di Nigeria. Jawatan Kuasa Pendidikan Kerajaan Negeri Lagos segera meminta pendengaran rasmi dan kemungkinan memperkenalkan pendidikan ala Malaysia dibincangkan di Dewan Undangan Negeri. Perubahan Puan Salma adalah yang paling dramatik. Sekembalinya, dia mula menghadiri kelas buta huruf malam bersama menantunya. Selepas bekerja, mereka belajar abjad bersama-sama selama 2 jam setiap malam. Suatu hari, menantunya berkata kepada guru, "Cikgu, tengoklah, tulisan ibu mentua saya dah semakin cantik kan?" Pada saat itu, Puan Salma menangis tersesak-sesak. "Akhirnya, saya dapat berjalan seiring dengan anak ini. Dengan belajar bersama, saya rasa saya telah mendapat senjata selain air mata." Lebih dari itu, Puan Salma membawa pulang keyakinan, kebersihan adalah pendidikan ke kawasan Setinggan. Dia mewujudkan satu ruang di sebelah pusat dobi komunitinya, dan memulakan kelas hati bersih untuk mengajar kanak-kanak tentang kebersihan. Kita bukan bersihkan lantai, kita bersihkan hati. Budak 7 tahun di Malaysia yang ajar saya menjadi kata-kata kegemarannya. Puan Zainab secara rasmi melancarkan kempen "Anak-anak adalah khazanah" di jawatan kuasa komunitinya. Mengambil inspirasi dari budaya makanan tengah hari di sekolah Malaysia, dia memulakan program makan tengah hari community di mana setiap keluarga menyumbang sedikit bahan mentah untuk menyediakan makanan hangat untuk kanak-kanak. Pada bulan pertama, ia hanya untuk 30 orang, tetapi 6 bulan kemudian, ia telah berkembang ke 3 daerah dan menyediakan makan tengah hari hangat kepada hampir 2.000 kanak-kanak. Memang mustahil untuk jadi sesempurna di Malaysia, tapi kita boleh pastikan anak-anak tidak belajar dalam kelaparan. Seorang diri mungkin mustahil, tetapi jika kita semua saling membantu, kita pasti boleh. Perubahan yang paling menyentuh hati ditunjukkan oleh Puan Farida. Sejurus selepas pulang, dia mula menghadiri kelas buta huruf di Lagos dan selepas 6 bulan, dia boleh membaca ayat-ayat mudah dalam bahasa Inggris. Dan seperti yang dijanjikan, dia membaca versi Inggris buku The Tortoise and the Hare bersama anaknya. Dalam surat daripada Puan Farida, dia menulis, "Cik Rina, saya akhirnya dapat membacakan buku untuk anak saya. Sila sampaikan terima kasih saya kepada Encik Lim juga." Kura-kura yang perlahan akhirnya sampai ke garisan penamat. Impian saya seterusnya adalah untuk membacakan cerita kepada anak-anak di kawasan Setinggan. Setahun kemudian, Kementerian Pendidikan Persekutuan Nigeria secara rasmi meluluskan projek pengenalan asas pendidikan ala Malaysia. Walaupun tidak dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan, ia menjadi projek usaha sama dengan sebuah agensi bantuan antarabangsa Malaysia. 3 elemen utama budaya kebersihan, pengurusan diri dalam pengagihan makanan, dan skim sukarelawan komuniti diperkenalkan secara percubaan di 50 buah sekolah awam di negeri Lagos. Dengan pengenalan budaya kebersihan, waktu bersih selama 10 menit setiap pagi di mana kanak-kanak membersihkan bilik darjah dan laluan ke sekolah menjadi amalan. Kanak-kanak memegang penyapu dengan bangga, dengan moto, "Tempatku, tanggung jawabku." Kelas buta huruf untuk para ibu juga berkembang. Dari 16 peserta asal, jumlahnya meningkat kepada lebih 500 orang dalam setahun. Moto mereka adalah kata-kata Puan Fatimah dari Malaysia, "Tidak pernah ada istilah terlalu lambat untuk belajar." Baru-baru ini, Puan Aminah akhirnya berjaya menulis namanya sendiri. Pada hari dia menulis namanya di dalam buku nota, dia mengisytiharkan di hadapan ketiga-tiga anaknya. Ibu mengambil masa 32 tahun, tetapi akhirnya ibu boleh tulis nama sendiri. Kamu semua pergi ke sekolah dari umur 6 tahun. Jadi kamu akan dapat melakukan lebih banyak perkara daripada ibu. Jangan putus asa, kerana ibu pun tidak putus asa.
Saya kemudian mendapat tahu bahwa guru besar Encik Ahmad telah menggantungkan lukisan bunga dari Puan Amina di dalam bilik darjah tahun 1. Encik Ahmad memberitahu murid-muridnya, orang yang melukis gambar ini tidak boleh membaca atau menulis. Tetapi keinginannya untuk belajar lebih kuat daripada sesiapapun. Fakta bahwa kamu semua boleh datang ke sekolah setiap hari, boleh membaca, boleh makan tengah hari, semua itu bukanlah sesuatu yang patut dipandang ringan. Dikatakan bahwa pada hari itu, murid-murid menulis dalam diari mereka, "Hari ini seorang makcik dari luar negara melukis gambar untuk kami. Cikgu kata makcik tu tak boleh tulis. Saya rasa bersyukur sebab saya boleh tulis. Esok saya akan belajar lebih rajin." Pendidikan mempunyai kuasa untuk menghubungkan orang ramai merentasi sempadan. Air mata yang dititiskan oleh ibu-ibu buta huruf di dalam sebuah bilik darjah di Malaysia telah menjadi benih yang menumbuhkan bunga di kedua-dua negara. Sehingga hari ini, setiap kali saya melalui sebuah bilik darjah sekolah rendah, saya teringat akan 3 hari yang mengejutkan itu. Waktu pembersihan di mana Puan Salma menjerit, "Ini buruh kanak-kanak." Kebaikan yang ditunjukkan oleh Daniel yang berusia 7 tahun. Buku yang dipeluk erat oleh Puan Farida. Huruf pertama yang ditulis oleh Puan Amina dengan tangan yang terketar-ketar. Dan kata-kata yang dibawa pulang oleh Puan Zainab. Anak-anak adalah khazanah. Keinginan untuk belajar tidak mengenal usia, sempadan negara atau status kaya atau miskin. Seperti mana air mengalir apabila paip dipulas, kita boleh belajar apabila kita pergi ke sekolah. Betapa bertuahnya perkara yang dianggap biasa itu, air mata mereka telah mengajar kami sekali lagi.